Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Vels Lifestyle. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, setelah berlabuh tirainya pilihan raya negeri pada 6 negeri pada 12 Ogos yang lalu, akhirnya ramai yang ternyata nanti-nanti di mana Tun Mahathir. Apa Tun Mahathir buat sekarang? Bukankah Tun Mahathir salah satu pemimpin yang bakal memberikan pandangan yang amat hebat setelah berlaku pilihan raya negeri ataupun pilihan raya umum dan sebagainya yang berlaku di Malaysia? Seperti yang kita tahu, Tun Mahathir yang dilihat hari ini memusuhi kerajaan kepimpinan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim. Hakikatnya hari ini Tun Mahathir bukan sebagai ahli parlimen, bukan juga sebagai bukan sebagai ahli parlimen, tetapi dibezakan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah orang yang paling berkuasa di Putrajaya sebagai Perdana Menteri. Saudara-saudara, saya juga mendengar beberapa komen sebelum ini dari netizen, bahkan bercerita dengan kawan pun ada, dengan beberapa pemerhati politik yang lain. Adakah Tun Mahathir bakal ditangkap oleh SPRM? Setelah kita mengimbas kembali satu proyek yang bernilai RM214,2 juta yang melibatkan nama bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, dalam artikel yang lama, artikel sebelum ini, dinyatakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri, siasatan SPRM. Ini adalah berkaitan dengan siasatan SPRM. Siasatan SPRM terhadap Tun Mahathir dilakukan secara bebas berkecuali, kata Anwar. Artikel ini pada Jun 19, 2023, di mana artikel ini menyebut nama Tun Mahathir, nama anak beliau juga yaitu Mukris Mahathir, dengan berkaitan dengan proyek RM 200 juta lebih. Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan, siasatan ke atas bekas Perdana Menteri Tun Mahathir dilaksanakan SPRM dilakukan sendiri agensi penguat kuasa itu secara bebas dan berkecuali. Perdana Menteri berkata, kes itu bukan permasalahan yang harus dibangkitkan kepada beliau kerana tindakan SPRM itu dilaksanakan seperti termaktub dalam akta SPRM. Katanya, memang tidak dapat dielakkan persepsi campur tangan Perdana Menteri kerana ini membabitkan tokoh politik terkenal. Tapi kita harus terikat dengan fakta dan undang-undang. Orang yang menganggap ini tuduhan bermotif politik perlu melihat kepada fakta dan bukan mengelirukan rakyat. Kalau nyata siasatan ada terhadap kes berprofil tinggi dan alasan cukup kukuh untuk mendakwa, maka itu tugas SPRM dan Jabatan Peguam Negara. Sepatutnya masyarakat termasuk ahli Dewan Negara memberi sokongan yang padu untuk usaha membersihkan negara dari penyakit rasuah ini, katanya di Dewan Negara. Perdana Menteri menjawab soalan Datuk Kesavadas Achutan Nair yang ingin mengetahui sejauh mana SPRM serius untuk menyiasat segala perilaku rasuah dan salah guna kuasa yang membabitkan bekas Perdana Menteri keempat dan ketujuh. SPRM juga sebelum ini memaklumkan akan meneliti unsur kesalahan rasuah. Berhubung dakwaan isu pemberian kontrak gentian optik RM 214,2 juta kepada syarikat yang dikaitkan dengan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, siasatan akan dijalankan sekiranya asas itu wujud mengikut kesalahan rasuah.
Anwar juga mendakwa Telekom Malaysia Berhad mengeluarkan surat meminta kebenaran mengadakan rundingan terus dengan Opkom Sdn Berhad bagi pembekalan kabel fiber optik bernilai Rm214,2 juta. Surat berkenaan dikeluarkan kepada Kementerian Keuangan pada 15 September 2003, yang mana Perdana Menteri dan Menteri Keuangan ketika itu adalah Dr. Mahathir. Manakala anak ketiganya Datuk Seri Mukris adalah pengarah Opkom. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, disahkan di sini disebut nama Tun Mahathir dan juga Mukris Mahathir, anak ketiga Tun Mahathir. Seperti yang didakwa ataupun dipersoal ramai orang, adakah Tun Mahathir bakal ditangkap? Adakah Tun Mahathir bakal masuk penjara? Nah, persoalan itu sehingga kini belum ada jawaban yang kukuh. Tetapi hari ini Tun Mahathir masih lagi bebas dan kita dapat melihat Tun Mahathir masih dalam keadaan yang baik. Kita berharap yang terbaik untuk Tun Mahathir. Walaupun banyak yang kata beliau sudah tidak relevan lagi dalam kancah politik Malaysia, tetapi kita dapat lihat usaha Mahathir untuk masih lagi menjadikan dirinya sebagai relevan untuk politik di Malaysia. Tuan-tuan dan puan, jika ada soalan Tun Mahathir ditangkap SPRM, Tun Mahathir masuk penjara, setakat ini belum lagi. Tetapi kita harap yang terbaik untuk Tun Mahathir. Sebuah artikel pada 19 Jun 2023, siasatan SPRM terhadap Tun Mahathir dilakukan secara bebas, berkecuali, kata Anwar Ibrahim. Salam sejahtera, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, hari ini terdapat satu ulasan yang sangat-sangat menarik. Satu ulasan yang pasti membuka mata, pikiran, dan telinga ramai orang. Mungkin di dalam politik Malaysia kali ini, kancah politik Malaysia, keadaan politik Malaysia yang semakin hangat, walaupun setelah berlabuh tirainya pilihan raya negeri. Bercakap tentang pilihan raya negeri, kita melihat sebelum PRN lagi, Tun Mahathir, bekas Perdana Menteri 2 kali, yang dilihat berbaik-baik, berdamai dengan kepimpinan Perikatan Nasional, bersatu dan pas dengan Muhyiddin Yassin, dengan Tan Sri Abdul Hadi Awang. Setelah berlabuhnya tirai pilihan raya negeri, dapat dibuktikan, dapat disahkan tanpa Tun Mahathir pun PAS bersatu dan Perikatan Nasional mampu menang banyak kerusi. Walaupun tidak seperti yang diharapkan mereka 6-0, tetapi kedudukan sama, 3 sama, ataupun status quo, di mana kubu kuat masing-masing dipertahankan. Tapi dilihat, memang tidak ada nama Mahathir yang membantu di dalam PRN ini menurut saya. Maksud saya, Tun Mahathir tidak ada parti dan tidak bertanding untuk mendapatkan kedudukan sebagai adun. Jadi di sini kita dapat lihat, masih relevankah bersatu dan juga PAS, Perikatan Nasional, untuk berbaik-baik dengan Mahathir, untuk menerima Tun Mahathir masuk Perikatan Nasional. Dalam pemerhatian saya, pemerhati politik yang lain juga ada menyatakan, apalagi relevannya Tun Mahathir untuk masuk dalam PAS maupun bersatu. Bahkan sekiranya Mahathir masuk PAS, setelah apa yang pernah dilakukan Mahathir terhadap PAS sebelum ini, sejarah-sejarah yang lama, adakah ini akan membuat satu perpecahan undi? Bukan membawa kepada kemenangan untuk PAS, tetapi kekalahan. Itu semua boleh dijadikan sebagai spekulasi saja. Menurut pemerhati politik yang saya lihat, ada yang kata tamat riwayat Mahathir. Bukan tamat riwayatnya sebenar, tetapi tamat riwayat Tun Mahathir sebagai ahli politik. Bahkan selepas pilihan raya umum ke-15 pun,
sudah disahkan Tun Mahathir. Sudah banyak yang membuat spekulasi Tun Mahathir akan umum peletakan jawatan dari ahli politik sebagai ahli politik. Pertama, beliau sudah meletakkan jawatan dalam Parti Pejuang. Kedua, dalam Gerakan Tanah Air GTA. Tapi pada akhirnya beliau sekali lagi masih lagi ingin bertanding di dalam kancah politik Malaysia yang semakin hangat hari demi hari. Di antara pembangkang PN dan juga kerajaan hari ini, Kerajaan Perpaduan dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, PHBN. Saudara-saudara, bukankah di sini dengan umur Tun Mahathir yang sekarang 98 tahun, tahun depan 99 tahun. Jadi 2 tahun lagi dari sekarang umur Tun Mahathir akan mencecah 100 tahun. Bukankah kini masanya Tun Mahathir untuk rehat? Bahkan di dalam komen-komen di media sosial, di dalam channel YouTube di sini, channel admin sendiri pun ada menyatakan Tun Mahathir patut rehat. Tun Mahathir sudah tidak lagi relevan untuk bertanding, untuk masih menjadi salah satu ahli politik di Malaysia hari ini. Tetapi untuk beliau menjadi negarawan, untuk beliau memberikan komen-komen yang membangun untuk negara, saya amat setuju itu. Tetapi untuk masih relevan, masih aktif dalam politik, bagi saya secara pribadi, mungkin sudah tiba masanya Tun Mahathir untuk rehat seperti mana yang dinyatakan oleh netizen, oleh penyokong Mahathir sendiri. Biarlah kerajaan PHBN hari ini dan juga Perikatan Nasional. Jadi Tun Mahathir mungkin bolehlah rehat di rumah, mungkin bolehlah terus bersama dengan keluarga, meluangkan masa lebih dengan keluarga. Jadi pendapat saya itu saja, bukan berniat buruk. Kita berharap Tun Mahathir akan tetap sihat. Saudara-saudara, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Mohon juga bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan juga subscribe.